Didik TV KPM. Cikgu silakan. Ya, terima kasih ya. Kita dah sampai ke bahagian penerangan tadi, kita dah habis. Sekarang kita nak masuk ke segmen soal jawab ya, sebab murid-murid perlu tahu macam mana nak menjawab soalan ya untuk setiap segmen. Dan Rina perlu tahu ya, tingkatan 5 SPM mereka perlu menjawab 3 bahagian ya dalam peperiksaan untuk SPM, iaitu bahagian A adalah soalan struktur. Soalan struktur kita ada 5 soalan ya, dan setiap soalan ada 10 markah. Kemudian kita ada bahagian B, esei, di mana murid diberikan 2 esei dan mereka perlu memilih dan menjawab satu sahaja. Ada murid-murid di sini yang tak pasti ya. So mesti pilih satu sahaja. Macam mana kalau jawab dua-dua? Lepas habis bila ada masa baru jawab. Okey? Jangan bazirkan masa di situ. Dan akhir sekali yang paling kritikal adalah bahagian C, di mana dia letakkan 2 esei tapi setiap esei itu ada 20 markah. Soalan 8 dan 9 dan wajib jawab semua. Di situ tak ada pilihan. Saya risau nanti murid buat pilihan 8 9 dia buat pilihan, 6 7 dia tak buat pilihan. Jadi boleh kita teruskan ya. Silakan cikgu. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey, kita lihat dahulu esei yang struktur yang pertama ya. Struktur ini adalah soalan pengukuhan. Baik, kita lihat soalan dia. Baik. 50,000 muflis muda. Tadi kita ada sebut beberapa kali muflis. Muflis maksudnya kita tak ada wang. Okey, dan muflis ini boleh membawa kepada bankruptcy, bukan bankrupt yang boleh menyebabkan hidup kita merana ya. Memang kita akan merana. Jadi kita lihat kes ini meningkat ya, 5.5% setiap tahun, terutamanya dalam kalangan mereka yang muda. Wishwa, kamu rasa mengapa golongan muda yang paling banyak muflis ya? Cikgu, kerana mereka membuat bayaran atas platform tidak disahkan oleh pihak berkuasa. So mereka kena tipu semua tu. Tipu ataupun kerana mereka tak pandai uruskan perbelanjaan? Adakah? Itu juga, cikgu. Okay, mungkin kerana mereka masih muda, nampak saja gaji 2,000, 3,000 terus tak tahu macam mana terus berbelanja. Bayangkanlah kalau kita pergi ke kedai kopi, minum kopi, RM2 ke RM3 kan? Tapi berapa harga di Starbucks ya, Wishwa? Kopi? Macam 18 macam tu, 18.15. Sedap kan? Okey. Tak sedap, cikgu. Jangan. Okey, Sorry. Right. Baiklah, kita lihat ya, soalan di sini kita lihat 10 markah ya. Soalan pertama, terangkan satu nilai murni yang perlu diamalkan oleh golongan muda. Golongan muda ni termasuk kamulah juga kan, untuk mengelakkan muflis, supaya tidak muflis. Jadi bila soalan itu ada 2 markah, terangkan satu nilai, kamu kena bagi ayat nilai 1 dan ayat penerangan 1 ya. So kita lihat dahulu soalan yang kedua, B. Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Mengapa masyarakat mengalami masalah muflis? Banyak ya kes begini ya di Malaysia ya. Dan soalan yang ketiga, apakah 4 usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis? Okey, kita teruskan dengan teknik menjawab ya. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Baik. Alright. Wishwa, boleh cuba jawapan untuk soalan A tadi? Boleh, cikgu, boleh. Kejap. Okey, mulakan untuk soalan A. Golongan muda perlu mengamalkan nilai kesederhanaan. Golongan muda harus merancang perbelanjaan mereka supaya tidak berbelanja melampaui kemampuan mereka dan membazirkan wang mereka, cikgu. Okay, maksudnya ayat pertama kamu sebut nilai apa? Okey. Ayat kedua ada apa? Ayat kedua adalah tindakan, cikgu. Watak. Kamu lupa watak, kemudian apa mereka perlu buat atau tak boleh buat dan mengapa. So ini menunjukkan jawapan yang ada kebat. Kebat, aras tinggi. Kerana dia memberi alasan dan sebagainya, bukan menyalin semula jawapan daripada buku. Dan nilai lain yang boleh digunakan Wishwa selain kesederhanaan? Cikgu, kita boleh guna nilai rasional dan bertanggungjawab, cikgu. Okey. Baik, rasional boleh, bertanggungjawab pun boleh. Jadi saya lihat jawapan dekat sini, kita lihat golongan muda perlu mengamalkan nilai sama ada kesederhanaan, rasional bertanggungjawab dapat 1 markah. Okey. Seterusnya mereka harus merancang perbelanjaan, ini adalah tindakan dia. Supaya apa? Supaya tidak berbelanja melampaui kemampuan. Jadi mereka boleh tulis di situ ya. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan B. Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? So di sini ada 4 markah. Siapa bersedia untuk menjawab? Boleh saya cuba, cikgu? Ya. Isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat kerana masyarakat suka mengamalkan gaya hidup mewah yang tidak berpatutan. Selain itu, kad kredit yang tidak terkawal merupakan salah satu sebab isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat. Pada masa kini, masyarakat melakukan banyak pembelian secara dalam talian tanpa had. Seterusnya,
masyarakat tidak mencatat barang keperluan yang perlu dibeli pada tempoh 1 bulan ini menyebabkan masyarakat berbelanja melebihi daripada pendapatan. Akhir sekali, masyarakat masih kurang mahir dalam pengurusan perbelanjaan. Itu saja daripada saya, Cikgu. Okey, bagus. Jawapan yang kamu bagi itu memang bagus. Saya tengok. Nombor 1 ialah mereka kurang mahir dalam menguruskan perbelanjaan, terutamanya golongan muda ni baru dapat pendapatan. Macam kita pun pernah muda. Bila muda, kita pun bila tengok kewangan itu, kita tak pandai menguruskan perbelanjaan itu. Selalunya kalau gaji pertama, kita dapat kawan cakap, belanja. Terus pergi dekat restoran mewah, habis setengah bulan punya perbelanjaan. Lepas tu apa aku nak buat lagi untuk setengah bulan lagi, nampak tak? So ini yang kita kata kurang mahir ya. Kita mesti tahu, okey, bulan ni saya tak boleh belanja. Tunggu setahun lepas tu baru saya belanja. Dan ini yang kita kata perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau wang kita gaji kita 2,000, kita belanja 3,000. Di mana kita dapat 1,000 tu? Dari mana kita nak ambil 1,000 tu? Hutang, betul kan? So kita berhutang. Kemudian kita perlu mengelakkan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Guna kad kredit tak, Rina? Guna, Cikgu. Guna. Banyak tak kad kredit yang kita diberikan kepada kita? Weh, banyak. Cuma sama ada kita nak guna ataupun tidak. Ya, kalau kita pergi pusat beli belah dan sebagainya, bila-bila mereka akan bagi tawaran. Kami bagi hadiah ni, ambillah kredit kad dan sebagainya. Kan? Betul. Tapi bila kita lihat penggunaan kad kredit ini, kita boleh berhutang. Masalahnya kita boleh berhutang. Kad debit kita ada duit baru kita bayar. Bila kad kredit kita berhutang. Bila berhutang hujung bulan datang bil tak bayar, faedahnya sangat tinggi. Dan dia akan bertimbun dan kita akan mengalami masalah ya. Dan penggunaan gaya hidup mewah yang tidak dikawal. Dahlah baru kerja, gaji baru 2,000, kenapa nak pergi tempah kereta-kereta mewah? Betul tak? Belilah motosikal, cukuplah untuk 2-3 tahun, kemudian baru kita beli kereta. Ya, okey, kita lihat pula soalan 1C. Okey, siapa boleh jawab? Silakan. Cikgu, saya nak jawab. Ya. Usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis ialah kita perlu menguruskan perbelanjaan secara berhemah dengan berbelanja mengikut kemampuan. Selain itu, kita juga boleh membuat anggaran belanjawan bulanan dengan membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan bantuan pengurusan kewangan dari AKPK dan mengelakkan diri dari berhutang. Okey. Itu sahaja ya. Baik ya, kita menguruskan perbelanjaan dengan berhemah, mungkin ada masalah sikit ya. Membuat anggaran belanjawan bulanan. Kita perlu buat anggaran perbelanjaan ya. Berapa kita beri untuk sewa rumah, berapa kita bagi untuk makan, minum dan sebagainya. Dan kita perlu mendapatkan bantuan pengurusan kewangan daripada AKPK. Kavi, apa itu AKPK? Ya, Kavi? Ya, Cikgu. Apa tu AKPK? AKPK adalah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. AKPK merupakan satu agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menawarkan perkhidmatan secara percuma kepada yang memerlukan. Okey, terima kasih ya. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah khidmat kaunseling kewangan, nasihat, program pengurusan hutang dan juga program pendidikan ilmu kewangan. Okey, KVRC, terima kasih. Kamu dah banyak cari ya maklumat tentang AKPK. Jadi kalau ada masalah nak menguruskan keuangan, kita boleh jumpa dengan AKPK untuk mengajar kita cara menguruskan keuangan. Dan kita juga perlu mengelakkan diri kita daripada berhutang secara berlebihan. Jangan berhutang. Saya ni satu perkara yang saya tak suka ialah hutang. Kalau boleh saya akan cepat-cepat habis bayar ya, sebab rasa benda tu tak boleh tidur ya malam ya. Baik, itu tadi berkenaan dengan soalan struktur dan sekarang ni mungkin cikgu nak terangkan bahagian B, esainya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Kita akan masuk ke bahagian B, iaitu esei yang mengandungi 2 soalan ya. Jadi 2 soalan ni pelajar wajib jawab satu sahaja ya. Jadi kita akan lihat satu contoh soalan ya. Tajuk kali ini ialah penipuan belian asas talian bersaing dengan tajuk yang kita buat ya. Jadi kita tahu ya, banyak kes-kes penipuan atas talian berlaku ya kerana kita tak pandai merancang perbelanjaan kita dan sebagainya ya. Dan untuk soalan struktur selalunya, soalan esei ini selalunya markah 10.
Dan kemungkinan dipecahkan pun ada ya. Jadi di sini kita lihat dua pecahan walaupun markah 10 esei tetapi dia ada pecahan ya. Dan soalan A itu sepatutnya boleh dijawab oleh semua orang. Senang. Okey, contoh, berikan dua contoh media sosial. Siapa boleh jawab tajuk ni? Ya, Vishwa cuba. Cikgu, dua contoh media sosial ialah Instagram dan Facebook, cikgu. Okey, ada yang lain nak tambah contoh media sosial? Ya, cikgu, saya nak tambah. Ya, Vishali. Ada WhatsApp, Twitter, Weibo dan banyak lagi. Signal pun ada ya. Saya sekarang gunakan Signal juga. IMO pun bagus, IMO. Okey, itu adalah soalan yang agak mudah, semua murid boleh jawab. Kita lihat pula langkah-langkah bagi mengelakkan daripada ditipu dalam pembelian atas talian ya. Kita lihat. Okey, jawapan untuk soalan esei B ni. Okey, yang atas. Okey, baik. Siapa boleh jawab soalan ini? Ya? Boleh saya cuba, cikgu? Ya, Vishali. Terdapat pelbagai langkah bagi mengelakkan penipuan atas talian. Antara langkahnya adalah selidik dahulu latar belakang peniaga. Ya. Contohnya, kita haruslah hubungi peniaga untuk pertanyaan, rujuk testimoni atau review dari pembeli lain dan juga kenal pasti peniaga dengan tawaran yang mencurigakan dan juga membandingkan harga dengan penjual atau laman lain. Baik, so ini kita lihat ya untuk 8 markah itu, Vishali sudah pun memberikan lebih kurang 5 jawapan. Okey, tak ada masalah ya. Jadi dia dah memberikan satu cara dan dihuraikan cara tersebut ya. Selidik latar belakang peniaga, hubungi peniaga untuk pertanyaan sebab kalau kita tak boleh kontak peniaga tersebut, ada sesuatu yang bermasalah. Jadi selalunya kita elakkan ya membeli barangan yang ditawarkan dalam Facebook ya, sebab kita tak pasti siapakah penjual tersebut dan sebagainya. Kemungkinan bila kita dah bayar wang kita, dia terus lesap. Pernah berlaku kepada saya sendiri ya. Lesap sampai sekarang saya tak boleh trace di mana orang itu ya. Seterusnya rujuk testimoni dan review daripada pembeli lain. Kalau dekat ni dia ada review. Yang ini dia menipu, barang dia tak bagus, rosak dan sebagainya. Dan kenal pasti peniaga yang memberi tawaran yang mencurigakan. Kalau kita beli satu barang, kasut ke apa, harga biasa katakan RM100, tiba-tiba ditawarkan RM20. Kita pun fikir, murah betul ni, betul ke ni? So kita kena semak. Kemudian kita bandingkan harga dengan penjual atau laman sesawang yang lain. Jangan terus membeli ya barangan ya. Pembandingan harga ialah satu kemahiran seorang pengguna ya. Okey, siapa nak bantu dengan cara kedua? Boleh saya cuba, cikgu? Ya. Langkah bagi mengelakkan penipuan atas talian ialah pilih untuk bayaran tunai penghantaran barang yang lebih dikenali sebagai COD. Selain itu, dapat maklumat daripada penjual seperti alamat kedai, nombor telefon. Ini memastikan kita tidak dapat barangan yang salah. Akhir sekali, kita perlu meminta nombor tracking pos barangan. Kesimpulannya, setiap individu perlu berhati-hati semasa membeli atas talian supaya tidak tertipu. Itu saja, cikgu. Very good. Bagus ya. Bagus ya. Di sini oleh kerana markah esei di sini hanya 8 saja, tapi pelajar telah membeli markah lebih daripada yang diminta. Jadi tak ada masalah. Tidak salah kita menulis lebih ya daripada kita menulis sedikit dan mungkin jawapan kita salah ya. Kita lihat di sini pilih kaedah bayaran tunai. Tunai ini kita selalu cakap COD ya, cash on delivery, sebab bila barang itu sampai kita boleh semak barang itu. Kalau kita tak puas hati, kita boleh tolak balik ya barang tersebut kepada penjual ya, sebab kita tak puas hati dengan barangan tersebut ya. Dan selalunya pastikan kita ada nombor tracking ya untuk suatu barang. Nombor tracking maksudnya di mana barang itu berada. Di pejabat pos mana, di tempat mana, bila kita akan dapat ya. Dan bila kita perlu dapatkan maklumat penjual seperti alamat kedai dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulannya untuk esei ini, buat satu kesimpulan, berhati-hati ya semasa membeli barangan secara atas talian supaya kita tidak tertipu. Ini adalah skema untuk esei dia. Didik TV KPM